Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluh. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia-Nya. Allah pertemukan kita pada hari yang barakah, di bulan yang barakah, yakni pada hari Jumaat di bulan Ramadan Al-Mubarak, yang mana hari Jumaat dan merupakan hari Jumaat yang terakhir di bulan Ramadan. Kebetulan kita berada di hari Jumaat dan hari Jumaat di bulan Ramadan pula. Yang mana hari Jumaat merupakan hari yang paling mulia di sisi Islam. Hari yang paling mulia, walaupun banyaknya hari-hari yang mulia di dalam Islam, tapi hari yang paling mulia adalah hari Jumaat. Walaupun solat yang paling afdal, solat sunat ataupun solat nafilah yang paling afdal adalah merupakan solat sunat hari raya yang bakal kita laksanakan. Solat sunat yang paling afdal, solat sunat hari raya, yang mana sepatutnya kita tak tinggalkan, sebab dia hampir, setengah ulama kata, dia ada setengah ulama berpandangan solat sunat hari raya ni hukum dia wajib, hukum dia fardu. Adalah perbahasannya tersendiri. Ada yang berdalilkan sebab Nabi SAW tidak pernah meninggalkan solat sunat hari raya di sepanjang hayat. Jadi telah disebutkan dalam kitab Taqra'us Sadidah di Masail Mufidah, telah dijelaskan solat sunat yang paling afdal adalah merupakan solat sunat Aidain, solat sunat hari raya. Itu yang paling atas sekali. Kemudian diikuti dengan solat sunat gerhana, dan kemudian solat sunat istisqa. Kemudian barulah solat sunat witir. Solat sunat witir adalah solat yang afdal juga. Kalau tingkatan afdal, dia berada di tingkatan yang kelima. Solat sunat hari raya, gerhana matahari, gerhana bulan, istisqa, yang kelima hari raya. Lebih afdal daripada solat sunat tarawih. Tarawih yang kita juga laksanakan di bulan Ramadan ni. Jadi menjadi satu kejanggalan kalau setengah orang dia buat, dia laksanakan tarawih tapi dia meninggalkan witir, sedangkan witir tu hukum dia, witir tu adalah terlebih afdal berbanding tarawih. Adapun jangan kita tinggalkan mana-mana pun solat-solat tersebut sekiranya kita ada peluang, ada rezeki untuk laksanakannya. Jadi solat sunat yang paling afdal adalah solat sunat hari raya, Aidilfitri, yang akan kita laksanakan. Namun bukanlah bermaksud hari raya ataupun hari Aidilfitri merupakan hari yang paling mulia. Walaupun kita tak nafikan kemuliaan dan kebesaran, keistimewaan hari tersebut, tapi bukanlah hari Aid merupakan hari yang paling mulia, kerana disebut dalam banyak lagi riwayat, banyak lagi ulama berdalilkan, dan ini bukan satu khilaf. Telah disebutkan yaumul jum'ah afdalul ayyam wa asyrafuha 'alal itlaq. Secara mutlaknya para ulama
berpandangan bahawa hari Jumaat merupakan hari yang paling mulia, hari yang hari yang tertinggi di dalam Islam berbanding hari-hari lain, berbanding daripada hari Ashura, daripada hari Aidilfitri ataupun Aidil Adha ataupun awal Muharram dan sebagainya. Hari Jumaat merupakan hari yang paling barakah. Sebab itulah setengah ulama berpandangan jangan kita tinggalkan sedekah pada 5 hari ini, pada 5 tempoh keadaan. Pertama adalah hari Ashura. Silap. Pertama adalah ketika 10 Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah. Yang kedua adalah ketika mana seseorang tu berada di dalam kesempitan hidup. Bila sempit hidup tu adalah waktu yang paling afdal. Yang ketiga adalah ketika mana berada di dalam ketakutan ataupun peperangan, disebabkan perang. Jadi waktu tu infak pada waktu tu adalah terlebih afdal berbanding waktu-waktu lain. Yang keempat, waktu yang paling afdal, yang tak sepatutnya kita tinggalkan infak ataupun sedekah ataupun zakat adalah ketika mana bulan Ramadan. Dan yang kelima, infak yang tak sepatutnya kita tinggalkan adalah pada hari Jumaat setiap minggu yang kita lalui. Yang mana dua daripada hari tersebut, hari Jumaat dan dan bulan Ramadan, sekarang kita berada dan kita berpeluang untuk laksanakannya, iaitu pada hari ini. Hari ini adalah hari yang terakhir, Jumaat yang terakhir di bulan Ramadan pada tahun ini. Jadi sebab itulah janganlah kita merasa rugi untuk melaksanakan infak ataupun sedekah, terutamanya pada bulan Ramadan dan terutama pada hari Jumaat ni, yang mana telah disebutkan begitu banyaknya fadilat-fadilatnya. Antaranya Imam Jalaluddin As-Suyuti menghimpunkan terlalu banyak hadis-hadis dan asar yang menceritakan berkenaan kelebihan hari Jumaat. Hari Jumaat yang mana telah dinukilkan dalam kitabnya, yakni Nurul Lum'ah fi Khasa'isil Jum'ah. Imam Jalaluddin As-Suyuti telah mengarang banyak sekali kelebihan hari Jumaat. Jadi hari Jumaat bulan Ramadan hari yang sepatutnya kita tak tinggalkan infak. Jadi sebab itulah saya melalui Yayasan Budi Ihsan Malaysia mengajaklah para pendengar, para hadirin untuk berinfak melalui Yayasan Budi Ihsan, yang mana banyak membantu dan banyak menyalurkan infak-infak umat Islam kepada sahabat ataupun saudara-saudara kita yang memerlukan di luar sana. Yang mana insya-Allah dengan infak yang kita sampaikan ni, insya-Allah dia akan dilipat gandakan oleh Allah SWT, seperti mana dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah, matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabil matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'an sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yang mana Allah telah menjanjikan setiap apa yang kita infakkan di bulan Ramadan tu, setiap apa yang kita infakkan boleh menjadi berganda. Dengan satu infak yang kita lakukan boleh menjadi 7 kali ganda, dan sehinggalah mencapai lebih daripada 700 kali ganda. Lebih-lebih lagi ianya dilaksanakan di bulan Ramadan di hari Jumaat. Jadi sebab itulah kita sangat-sangatlah menggalakkan para hadirin untuk bersama-sama dengan kita untuk berinfak melalui Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, selaras dengan firman Allah SWT yang pernah saya kongsikan dalam pertemuan yang lepas, ini merupakan pertemuan terakhir kita untuk sesi Ramadan. Ramadan ni yang mana kita akhiri sesi Ramadan ni dengan kita melakukan tadabbur lagi sekali, di mana selaras dengan perintah Allah, dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa,
yang telah saya bacakan ayat ni di awal tadi, yang ni a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Jadi Allah SWT telah berfirman kepada kita, afala yatadabbaruna al-Quran, kenapa kamu ni tak nak tadabbur al-Quran? Law kana min indi ghairillah, dan kalaulah al-Quran tu datangnya selain daripada Allah, daripada orang lain. Kalaulah al-Quran tu datang daripada orang lain yang cipta Quran, orang lain yang bawa Quran, lawajadu fi ikhtilafan katsira, kamu akan menemui manusia akan berselisih, akan berbantah-bantah, bergaduh dengannya. Jadi sebab itulah Al-Quran ni datang daripada Allah. Jadi segala masalah, segala punca, segala penyelesaian boleh dijumpai di dalam Al-Quran bagi siapa yang menghayati, yang merenung dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Jadi mungkin ada orang kata, mana saya nak dapat jawapan dalam Quran? Tak, Al-Quran ni dia adalah hidayah, dia adalah cahaya petunjuk. Dia tak semesti jawapan ni kita kena faham secara objektif, secara literal, 1 tambah 1 jawapannya 2, tak semestinya. Jawapan ni boleh dibawa oleh Quran dalam pelbagai bentuk. Jadi sebab itulah pada hari ini kita bawakan tadabbur Quran, yang mana kita akan ulas ayat ke-53 surah Al-Ahzab. Ayat ni agak panjang, tapi kita akan, mungkin kita tak mengulas semua lah. Kita tak ulas semua. Kita ulas berapa bahagian yang penting. Dia ada 2 bahagian. 2 poin utama di dalam ayat 53 surah Al-Ahzab. Siapa yang ada Quran boleh tengok sama-sama. Ada 2 poin utama, tapi saya fokus pada poin yang pertama, yang mana Allah SWT telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudana lakum ila ta'amin ghayra nazirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina lihadith dzalikum kana yu'din nabiy fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihim wa ma kana lakum an tu'du rasulallahi wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Sadaqallahul azim. Jadi itu ada 2 bahagian, 2 poin utama yang disampaikan oleh Allah SWT dalam tu. Tapi kita ulas sampai ayat wallahu la yastahi minal haq. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudana lakum. Saya baca terjemah dululah sebelum saya ulas sikit-sikit dengan tafsir. Kita tak baca tafsir sangat sebab tafsir ni banyak. Jadi kita ulas sikit dengan tafsir lah dan pengajaran di hujung nanti, yang mana ada poin penting yang kita akan ambil daripada ayat ni sesuai dengan Ramadan yang akan tamat tak lama lagi, yang mana Allah SWT telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan nabi. Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan nabi, jangan kamu masuk rumah Nabi, jangan kamu masuk rumah Nabi, illa ayyudana lakum, melainkan dengan izin. Melainkan dengan izin. Jadi walaupun dalam ayat ni disebutkan rumah Nabi, wahai orang beriman jangan masuk rumah Nabi melainkan dengan izin. Walaupun dalam ayat ni khusus sebut rumah Nabi, tapi kita faham dalam kaedah sebut al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah
ataupun pengajaran. Satu-satu ayat tu bukanlah diambil daripada ibrah itu diambil daripada keumuman lafaz, la bi khusus sabab, bukanlah berdasarkan khusus, bukanlah pengkhususan yang diambil daripada asbab-asbab tertentu ataupun cerita-cerita tertentu. Jadi walaupun dalam ayat ni sebut rumah Nabi, maksudnya walaupun dalam ayat sebut rumah Nabi, tapi semua rumah semua orang kita tak boleh masuk, kita tak boleh masuk melainkan dengan izin. Tak kiralah dia ni rumah orang kaya ke, rumah orang miskin ke, sama je, tak boleh masuk. Haram bagi kita untuk masuk. Haram bagi kita, sekalipun dia bukan Muslim sekalipun, tak boleh. Tak boleh, tak ada sebab, melainkan ada sebab-sebab ataupun alasan yang kukuh dari segi syar'i ataupun ada berkaitan dengan undang-undang, tak ada masalah. Tapi kalau secara umumnya hukum dia haram. Haram sebab Allah sebut, Allah katakan la tadkhulu, jangan kamu masuk. Jadi dalam ayat ni sebut rumah Nabi. Jadi contoh ni telah dibawakan di dalam rumah Nabi. Jangan kamu masuk rumah Nabi illa ayyuzanalkum, melainkan kamu ni dah dijemput ataupun kamu ni dah mendapat izin. Ila ta'amin ghayra nazirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu. Kepada jamuan ataupun santapan, ataupun makan-makan lah, apa-apalah, makan-makan kecil-kecil pun termasuk juga, tak semesti kena ada majlis. Ila ta'amin, kepada majlis santapan ataupun makanan, ghayra nazirin, yang mana bukan nazirina inahu, bukanlah kamu menunggu masa hidangan dia, walakin idza du'itum fadkhulu, melainkan kamu ni telah dijemput maka masuklah. Maksudnya izin ni ada dua. Izin ni ada dua. Pertama, izin untuk datang ke rumah. Yang kedua, izin untuk masuk pula. Bukanlah maksudnya kalau kita dah ada kawan jemput kita datanglah rumah, kita dah sampai rumah terus masuk, melainkan kita dapatkan izin pula, izin lagi sekali untuk masuk pula dalam rumah. Sebab ada peristiwa disebutkan dalam satu hadis riwayat Ibnu Abbas, kalau saya tak silap lah, Ibnu Abbas ataupun Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, telah disebutkan ada beberapa orang sahabat, beberapa kumpulan sahabat dijemput datang rumah Nabi SAW. Lantas mereka menunggu di luar, namun lantaran mungkinlah disebabkan tak tahan lapar lah, sedangkan makanan belum lagi siap, jadi mereka pun masuk ke dalam rumah sedangkan belum lagi dijemput, untuk menunggu di dalam rumah. Jadi dalam hal itu menunjukkan keadaan izin ni kita kena ada dua. Izin dijemput dulu baru kita datang. Jangan kita dah datang baru minta izin. Itu bukan adabnya. Kalau langsung tak apa izin, itu lagi masalah. Dan satu lagi, izin untuk masuk. Janganlah tuan rumah tu datang, jemputlah datang rumah saya, ada majlis makan-makan, ada majlis rumah terbuka, jemput datang, kita sampai terus masuk. Dengan tuan rumah tak perasan kita datang terus masuk, sedangkan kita tak tahu apa yang ada dalam rumah dia. Anak dia tak pakai tudung lagi ke, isteri dia masih berkemban ke, jadi kita tak tahu. Jadi sebab itulah penting dalam ayat ni menunjukkan kita perlu dapatkan keizinan ni bagi menjaga adab-adab dalam sosial. Jadi ayat ni sebenarnya menceritakan berkenaan adab-adab dalam sosial, walaupun dia khusus dalam bab adab berkaitan dengan makanan. Jadi apabila telah dijemput, iza du'itum fadkhulu, baru masuklah. Dah dijemput maka masuklah. Fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadis. Jadi Allah SWT berfirman lagi, fa iza ta'imtum, dan apabila sudah makan, apabila kamu dah makan, fantashiru, baliklah. Bahasa mudah dia baliklah. Allah SWT kata kat kita, dah makan balik, fantashiru wala musta'nisina li hadis, jangan kamu duduk lagi.
lihat hadis, menyembang pula. Menyembang, borak lah. Melepak lah, bahasa mudah dah makan tu melepak pula. Sebab apa? Sebab hal ni pernah berlaku zaman Nabi SAW. Pernah berlaku. Sebab tu kita nak tak nak mungkin ada kata, alah benda ni pun nak cerita. Tak. Benda ni pernah berlaku zaman Nabi dan Allah tegur sahabat. Tapi jangan kita pandang sahabat ni, sahabat ni tak beradab. Tak. Mereka ni mulia disebabkan mereka menjadi asbab kepada penurunan syariat itu sendiri. Jadi mereka tak tahu, jadi mereka diberitahu. Kita ni pula ambil pengajaran ni. Jadi kalau kita tak ambil pengajaran, jadi kita lebih teruk lah daripada masyarakat Arab jahiliah. Yang mana mereka berubah setelah mana mendapat hidayah daripada Allah SWT. Jadi dijelaskan, apabila dah makan, baliklah. Sebab apa? Sebab inna dhalikum kana yu'dhin nabi fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haq. Inna dhalikum, kerana yang demikian sesungguhnya yang demikian yang berlaku tu, iaitu berbual-bual, bercakap-cakap selepas makan, pernah berlaku zaman Nabi SAW, di dalam rumah Nabi SAW, yang mana yu'zin Nabi, Allah bagi tahu tu hakikat sebenar dia. Yu'zin Nabi, iaitu menyakiti Nabi SAW. Nabi sakit, bukan sakit ni lah, bukan sakit demam ke tak. Sakit dimaksudnya adalah rasa tak suka, rasa resah, rasa gelisah. Nabi rasa tak suka. Kerana yu'zin Nabi fayastahyi minkum, tapi Nabi malu nak cakap. Yang ni satu benda yang kita boleh ambil, iaitu akhlak Nabi SAW, yang mana Nabi SAW malu. Malu dalam perkara yang berkaitan dengan hak diri baginda Nabi SAW. Nabi malu. Nabi kalau orang buat macam-macam kat dia, orang buat macam-macam pada Nabi SAW, Nabi ni yang pertama Nabi letakkan sabar. Sabar, malu, redha. Redha itu sikap Nabi SAW. Tapi bila berkaitan dengan hak orang lain, hak sahabat lain ataupun saudara lain, ataupun hak umat contohnya, ataupun hak agama. Jadi bila berkaitan dengan sesuatu yang lebih besar, lebih umum, yang bukan berkaitan dengan diri Nabi SAW, secara peribadi, yang tak bersangkut paut dengan kemuliaan. Kalau menjatuhkan kemuliaan Nabi akan bersuara. Tapi kalau dia sesuatu yang tak bersangkut dengan Nabi SAW, Nabi akan bersuara. Kalau bersangkut paut dengan peribadi Nabi akan sabar, letakkan sabar kat depan. Tapi bersangkut paut dengan orang lain, pihak lain, Nabi akan pertahankan. Jadi ini satu contoh yang kita boleh ambil. Sebab kita ni kadang-kadang kita ni tak faham. Tak faham sabar tu bila masa ianya diperlukan, ataupun marah bila masa ianya diperlukan. Kalau benda salah depan mata, kita ada hak untuk tegur. Jadi kita tak nak tegur. Sebab apa? Sabar. Sedangkan tu bukan hak kita untuk sabar. Sebab apa? Itu adalah syariat. Ataupun bahasa mudah, orang buat macam-macam kat kita. Orang hina kita, marah kita, ataupun orang hina mak kita. Mak kita bukan depan-depan lah, hina bukan depan mak kita lah, hina ejek belakang, kita marah. Ni secara peribadi kita marah, cepat marah. Lagi setengah orang tu kalau berkaitan dengan diri dia, lagi dia marah. Orang ambil duit dia, marah. Tapi bila berkaitan dengan hak orang lain, kita rajin tak suruh orang sabar. Itu tak kena. Sedangkan yang dituntut dalam agama, kita ni sabar kalau berkaitan dengan hak diri kita. Lagi mana tak menjatuhkan ataupun membawa penghinaan pada diri kita. Kita dituntut untuk sabar berkaitan peribadi kita. Tapi bila berkaitan dengan hak orang lain, bila berkaitan dengan hak sahabat kita, ataupun saudara kita, ataupun hak Nabi SAW, ataupun hak Allah SWT, ataupun hak agama itu sendiri, maka wajib sebenarnya kita pertahankan. Wajib. Yang mana kita tengok satu kejanggalan bila kita tengok
orang hina agama contoh. Orang hina Nabi SAW, tiba-tiba ada setengah pihak orang Islam lagi katakan sabarlah. Nabi kan suruh sabar. Orang hina Nabi. A ni hina Nabi. Tiba-tiba B, kita nak marah. Tiba-tiba B kata kat kita, janganlah marah. Kan Nabi suruh kita sabar. Jadi sabar itu tak kena pada tempat. Redha je lah apa yang dia buat. Kawan yang B ni kata redha je lah. Dia suruh redha tu bukan kena pada tempat. Jadi kena tahu, dalam hal-hal tertentu kita disuruh untuk marah. Kita disuruh untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ataupun seburuk-buruk, selemah-lemah adalah kita membenci perbuatan tersebut. Ni orang hina agama, orang hina sesuatu yang bukan pada haknya. Jadi kita suruh sabar. Jadi tak kena. Kalau benda tu berluasa kat dunia ni, kita nak kena sabar. Jadi tak nampak indah lah Islam. Kita nampak Islam ni bukan indah ataupun lembut, tapi lembik. Jadi Islam ni adalah sesuatu yang berprinsip. Ada masa kita sabar, ada masa kita marah. Jadi marah pun ada sesuatu, ada keadaannya yang disyariatkan dalam Islam. Jadi itu disebutkan Nabi dalam hal ni, Nabi malu nak cakap. Nabi malu nak cakap sebab dia berkaitan dengan peribadi Nabi SAW. Tapi Nabi hakikatnya Nabi tak suka. Yu'zin Nabi, maksudnya Allah bagi tahu Nabi sebenarnya tak suka. Cuma ianya Nabi SAW ambil keputusan untuk sabar dia. Sabar dia. Sehinggalah Allah SWT turunkan ayat ni. Sebab apa? Wallahu la yastahi minal haq. Kerana sesungguhnya Allah itu tak malu dalam nak menyatakan kebenaran. Ini satu perkara yang patut diikuti oleh semua pihak. Kadang kita tengok kawan kita sabar, orang buat taik dengan dia kan. Orang buat zalim kat kawan kita ni, dia sabar, kita tengok je, oh tak apalah dia sabar, kita pun tak nak masuk campur. Lepas tu orang ni berterusan buat zalim kat kawan kita. Jadi kita sebagai kawan, kita sebagai sahabat, saudara seagama, apa tugas kita? Tugas kita adalah mencegah lah, menasihati, ataupun membantu sekurang bantu sahabat yang dizalimi ni. Bukanlah dia sabar, kita pun sabar lah. Jadi tak kena. Tak kena. Sebab apa? Allah tunjukkan bahawa walaupun sahabat ni sabar, tapi kita jangan malu ataupun kita jangan duduk diam. Hendaklah kita menyuarakan ataupun menegakkan kebenaran. Jangan malu untuk mengatakan kebenaran. Wallahu la yastahi minal haq. Ini yang dibawa oleh Allah SWT yang begitu banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat. Jadi itu adalah terjemahan secara perkata lah. Secara terjemahan Melayu je lah. Yang mana dalam ayat ni menceritakan satu situasi sebenarnya, yang disebutkan di dalam asbabun nuzul. Yang mana terdapatnya satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Bukhari dan Muslim, Sahihain, iaitu dalam Bukhari Muslim, hadis sahih. Disebutkan satu kisah yang berkaitan dengan ayat ni, menjadi asbab nuzul ayat ni, iaitu diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik telah mengatakan bahawa ketika mana Nabi SAW berkahwin. Hal ni berlaku ketika mana Nabi SAW berkahwin dengan isteri baginda yang bernama Sayyidatina Zainab. Kemudian pada waktu tu ibuku Ummi Fasana'at Ummu Sulaim, ibu Sayyidina Anas bin Malik, yang ini Ummu Sulaim, telah masak satu makanan iaitu yang bernama haisan. Haisan, nama makanan tu haisan. Haisan sejenis makanan umpama kuih lah, kuih ataupun bubur yang dicampur dengan tepung minyak sapi dan sebagainya, dengan tepung, dengan kurma dan sebagainya. Ni haisan, dengan madu. Ni dipanggil haisan ataupun malidah. Ni ada disebutkan dalam Syama'il. Dalam kuliah saya yang ketiga ada disebutkan hadis berkenaan haisan. Jadi ibu kepada Sayyidina Anas, hadis ni daripada Sayyidina Anas, diceritakan ibu saya telah masak satu makanan yang bernama haisan ketika mana hari perkahwinan Nabi SAW. Dan kemudian
ibuku dan meletakkannya ke dalam satu taur. Taur ni bahasa mudah dia satu bekas. Satu bekas dipanggil taur, yang di dalamnya ada haisan. Dan ibuku berkata kepadaku, ya Anas, izhab ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu pergilah bawa ni pada Nabi SAW dan kamu katakan, fakul bu'istu bihi ilaik, sesungguhnya saya diutuskan kepada tuan ummi. Ibu saya mengutuskan kepada tuan, yakni wahya, dan dia mengirimkan salam dengan pesanan, ya inna haza minna qalilun ya Rasulullah. Ibu Sayyidina Anas kata kepada Sayyidina Anas, kamu bawa makanan ni dan kamu kata kepada Nabi SAW, inna haza minna qalilun ya Rasulullah, sesungguhnya ini je sikit daripada kami ya Rasulullah. Jadi permulaan hadis ni menunjukkan bahawa satu situasi ataupun satu perkara yang berlaku pada zaman Nabi SAW, yang mana dia bukan sahaja berlaku pada saat ni, bahkan dia telah berlaku sejak sejak zaman berzaman ni. Satu adat jahiliah yang mana sangat baik untuk diikuti sebenarnya. Ada juga benda-benda ataupun amalan jahiliah tu bukan semuanya buruk, bukan semuanya jahat, tapi ada yang baik. Antara perbuatan ni, yang ini apa? Yang ini orang lain buat majlis. Contohnya majlis kahwin, majlis walimah. Buatlah majlis walimah. Bahkan Nabi SAW galakkan kita ni kalau kahwin, sunat bagi kita ni buat walimah. Walimah ni maksudnya majlis makan, sunat. Tapi walaupun sunat bagi kita, tapi menjadi satu adat yang baik, satu ikutan yang baik, ya, satu sunnah yang telah diamalkan oleh sahabat Nabi SAW sejak dari zaman Nabi sendiri, iaitu orang lain buat majlis tapi orang lain bawakan makanan. Bawa potluck lah orang kata. Dia bukan sahaja majlis kahwin, ni contoh majlis kahwin, tapi kita sebut hadis ni sebenarnya dia termasuk pada semua jenis majlis makan. Termasuklah majlis tahlil, termasuklah rumah terbuka, termasuklah apa lagi, termasuklah kenduri doa selamat ke, kenduri akikah ke. Orang lain buat majlis, tapi satu perkara yang baik adalah kita ni, contohnya jiran sebelah buat makan, satu benda yang baik, untuk kita bawa pula makanan ke rumah dia. Tapi kita tengok keadaan lah. Tengok keadaan, kalau makanan terlalu banyak pun satu masalah. Tapi terutama di majlis walimah. Jadi ni apa yang telah berlaku zaman dulu, dan sebenarnya zaman sekarang pun ramai buat kan? Orang tok-tok nenek kita dulu pun biasa je buat. Orang lain kahwin, tapi yang buat yang gotong royong orang kampung buat gotong royong, orang kampung yang sedekah makanan. Ni satu amalan baik sebenarnya. Walaupun ianya kata tidak ada hadis yang jelas, tapi ni salah satu contoh sebenarnya, salah satu hadis yang mengatakan bahawa ini satu contoh yang baik untuk kita ikuti. Orang lain buat majlis, orang lain buat makan. Jadi sebab itulah kalau kita tengoklah sekarang ni kalau orang kahwin, dia bagi apa? Orang yang datang ni bagi apa? Orang yang datang ni dah tak bagi makanan dah. Sebab apa? Sebab orang datang ni lebih mudah bagi dia bagi duit. Jadi setengah orang kata bagi duit ni haram secara mutlak, salah. Sebenarnya memang tuan rumah tidak boleh meletakkan harga bayaran kepada orang yang datang ke majlis walimah dia dengan harga-harga ataupun bayaran tentu, tak boleh. Ataupun hatta mengasingkan orang miskin, ni majlis kat sini, orang kaya majlis kat sini, tak boleh. Hatta nak meletakkan harga pun tak boleh. Jadi nak kata tak boleh lah bawa duit ni sebenarnya, tak. Yang mana sebenarnya yang dikatakan tak boleh bawa duit ni adalah bagi tuan rumah sekiranya dia berharapkan ataupun nak
nakkan tetamu dia untuk membayar makanan yang mereka makan. Ni salah. Ni hukum asal haram. Adapun sekiranya tetamu ni dia ada inisiatif, sebab dulu orang dulu bagi makanan, tapi zaman sekarang tak boleh nak bagi makanan. Mungkin makanan dah banyak sangat. Ataupun mungkin boleh bagi pun kuih sikit. Tapi kalau semua tetamu nak bagi kuih, susah lah. Jadi ada inisiatif, ada yang bagi hadiah. Ada inisiatif, ada yang bagi hadiah kecil-kecil, ada yang bagi hadiah besar-besar yang mungkin menjadi keperluan bagi pengantin. Ataupun ada yang bagi apa? Ada yang bagi duit. Jadi sebenarnya ada setengah orang kritik amalan bagi duit. Tak. Secara ia bukanlah larangan haram secara mutlak. Ianya haram pada satu keadaan tertentu, namun dia menjadi harus. Dibenarkan menjadi satu perkara yang baik untuk orang ni membantu bagi pihak yang melaksanakan majlis. Jadi dia bukanlah majlis walimah, semua jenis majlis. Jadi ini satu contoh yang telah ditunjukkan oleh para sahabat Nabi SAW. Dia bukan saja dilaksanakan oleh Ummu Sulaim, banyak lagi sahabat Nabi SAW. Yang mana Nabi buat majlis, tapi Ummu Sulaim yang hadiahkan makanan. Tapi tak banyak lah. Tapi itu pun sangat-sangat dihargai oleh Nabi SAW. Dihargai. Jadi bila ibu Sayyidina Anas kata pada Sayyidina Anas, kamu hantar ni, kamu cakap, inna haza laka minna qalilun ya Rasulullah. Ini je yang sikit kami boleh bagi, tak banyak. Jadi aku pun pergilah kepada Nabi SAW dan katakan seperti mana yang ibuku katakan, dengan mengatakan inna haza laka minna qalilun ya Rasulullah. Ini je sikit yang kami boleh bagi. Jadi Nabi terima, Nabi hargai. Nabi sangat-sangat suka dengan apa yang telah dihadiahkan. Bukan disedekahkan, dihadiahkan oleh sahabat kecil ni, iaitu Sayyidina Anas. Kebetulan Sayyidina Anas merupakan khadam ataupun pembantu kepada Nabi SAW. Dia terima. Kemudian Nabi katakan kepada Sayyidina Anas, da'hu, kamu letakkan dulu. Letakkan dulu taur ni yang ada haisan, letakkan dulu. Dan izhab fad'uli, kan? Kamu pergi, sebab Sayyidina Anas ni pun khadam Nabi. Nabi katakan, kamu pergilah, pergilah fad'uli, dan jemputlah untuk aku fulanan wa fulanan, dan disebut nama-nama orang. Maksudnya ada beberapa nama lah, ada list yang mana Sayyidina Anas kena panggil mereka ni untuk datang rumah Nabi SAW. Ada nama-nama khusus, dan Nabi tak cukup dengan nama tu je. Nabi kata apa lagi? Dan kamu jemput juga siapa yang laki tak, kamu jemput siapa saja yang kamu jumpa. Kamu jumpa tengah jalan, jumpa si fulan, jemput je. Jemput. Ajak. Ajak lagi berapa lelaki, dan bertanyalah tabi'in yang meriwayatkan hadis ni kepada guru dia Sayyidina Anas. Berapa orang yang datang di rumah Nabi SAW pada hari tersebut. Jadi kata Sayyidina Anas, lebih kurang zahaan salasumiyah, lebih kurang 300 orang. Jadi Sayyidina Anas memberitahu satu perkara yang ajaib, yang mana satu perkara yang agak janggal lah, yang mana kita tahu rumah Nabi ni, siapa yang tak tahu rumah Nabi ni besar dia macam, siapa tengok makam Nabi yang ada sekarang ni, makam Nabi SAW tu, yang terletaknya tanah tempat yang paling mulia di atas muka bumi, iaitu Buq'atus Syarifah. Yang mana makam Nabi itu sebenarnya adalah rumah Nabi SAW yang asal. Jadi rumah Nabi yang sekarang ni Nabi jemput, yang dulunya Nabi pernah menjemput sahabat datang lebih kurang 300 orang datang rumah. Padahal rumah Nabi sekarang tak besar pun. Besar dia macam pondok lah, pondok yang tak berapa besar, macam bangsal yang tak berapa besar pun, satu je. Tapi Nabi kata kepada Sayyidina Anas, panggil semua orang. Jadi Sayyidina Anas panggil lah 300 orang datang. Jadi kalau ikut logiknya tak muat dan tak cukup lah dengan apa yang nak diberikan oleh mereka nanti.
Jadi berkatalah, dah bila mana 300 orang yang datang bertemu dengan Nabi SAW, jadi katalah Rasulullah SAW pada Sayyidina Anas, bawalah taur dia, bawalah bekas dia, dan mintalah mereka ni masuk sedikit demi sedikit, 10 orang. 10 orang. Maksudnya satu kumpulan 10 orang masuk dulu rumah Nabi SAW. Jadi 300 tu bukanlah 300 ni masuk, tapi masuk satu-satu. Satu-satu taifah ataupun kumpulan. Jadi masuklah 10 orang dan dihidangkanlah apa yang ada di dalam bekas tu, taur, dihidangkan, dan semua 10 orang ni makan apa yang ada dalam taur. Yang ini haisan, makan sama-sama makanan yang ada dalam tu. Dan kalaulah kita kan tengok makanan tu banyak tu je, tiba-tiba yang keliling ni 10 orang, kat luar tu ada 200, lebih kurang 250 lagi. Kalau kita lah tak tergamak nak makan agak tapi nak jadi cerita lah. Kata Sayyidina Anas, mereka ni makan fa'akalu hatta syaba'u. Mereka ni makan memang tak ingat orang dah. Sahabat ni 10 orang yang pertama ni makan apa yang ada dalam taur ni, semua makan sampai kenyang, hatta syaba'u, sampai kenyang. Tak tahulah kenyang tu banyak mana makan. Bekas tu tak besar, tapi 10 orang ni makan sampai kenyang. Memang orang kata tak ada semua makan malu-malu, tak ada, semua makan sampai kenyang terus. Kemudian 10 orang yang pertama ni keluar, masuklah kumpulan yang kedua. Masuklah taifah yang kedua pun sama juga, 10 orang makanlah apa yang di dalam taur tu sampai kenyang. Masuk, makan sampai kenyang, dan kemudian keluar pula, masuk yang ketiga, keempat, kumpulan yang sampailah kumpulan yang terakhir. Dan dalam kumpulan terakhir tu kata Sayyidina Anas, adanya aku dan Nabi SAW. Jadi tuan rumah makan last, Nabi SAW makan last, dan orang yang hadiahkan Nabi makanan tu pun makan last. Dan kami pun makan juga sama, makanlah kami sampai kenyang. Makan sampai kenyang, akhirnya semua makan. Jadi berkatalah Nabi SAW pada Sayyidina Anas, ya Anas, irfa', angkatlah taur ni, angkatlah bekas ni. Dan apa jawapan Sayyidina Anas ketika mana meriwayatkan hadis pada anak murid dia? Fama adri, dan aku tidak mengetahui yang manakah lebih berat. Adakah ketika mana aku bawa taur ni daripada rumah tadi, maksudnya ada isi lagi lah, ataupun ketika mana aku angkat, Nabi suruh irfa', aku pun angkat. Aku tak tahu mana satu lebih berat. Sebab apa? Sebab dua-dua sama berat, tak ada beza pun. Jadi yang menjadi satu perkara yang ajaibnya, satu tanda tanyanya, 300 orang tadi makan apa? 300 orang tadi makan apa? Tapi semua kenyang. Sedangkan kata Sayyidina Anas, maksud Sayyidina Anas, apa yang ada dalam taur tu semuanya tak terusik sikit pun. Tu apa yang cuba disampaikan Anas. Sayyidina Anas beritahu makanan dalam taur tu, haisan tu tak terusik sikit pun sebenarnya, tapi semua sahabat yang keluar ni makan sampai kenyang. Ni hadis sahih ni, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Tak percaya, nauzubillah, ni hadis sahih tadi. Dan ini bukanlah satu-satunya situasi yang ajaib pernah berlaku zaman Nabi. Dan sebenarnya para sahabat tak pelik pun. Sebab apa? Dah banyak kali dah peristiwa ni berlaku di zaman Nabi SAW. Terlalu banyak. Ada sahabat dibekalkan dengan kantung kurma. Sayyidina Abu Hurairah Nabi bagi sahabat-sahabat lain. Padahal dalam kurma, dalam kantung tu ada, kata segenggam kurma, tapi bagi berpuluh-puluh sahabat Nabi bagi. Nabi ambil kurma daripada kantong tu, bagi semua sahabat, berpuluh-puluh sahabat. Kemudian pulangkan balik kantong tu kepada Sayyidina Abu Hurairah, pulangkan. Dan kata Nabi SAW, jangan buka apa yang ada dalam kantong. Jadi sejak dari itu Sayyidina Abu Hurairah tak pernah buka, tapi dia sentiasa ambil makanan, sentiasa ambil kurma, tak henti-henti, dan berpuluh-puluh tahun. Sayyidina Abu Hurairah katakan, aku berpuluh-puluh tahun ambil kurma daripada kantong tu dan tak pernah habis, tapi aku tak pernah tengok apa yang ada dalam dia. Tu dalam kisah lagi masyhur yang pernah satu ketiga Sayyidina Jabir bin Abdullah
jemput Nabi dan sahabat tak makan berapa hari. Sebab mereka ni menggali parit. Peristiwa ni berlaku pada ketika mana perang Khandaq. Gali parit berhari-hari tak makan. Nabi tak makan, tapi para sahabat tak makan, tapi Nabi lagi tak makan. Sebab tu dalam riwayat disebutkan diikatkan batu di perut. Nabi ikat 2 ketul batu perut. Ada setengah orang kata yang ni kiasan. Ni kiasan. Tak, ni bukan kiasan, memang hakikat Nabi ikat batu pada perut untuk tahan perut dia daripada masuk angin. Tak makan, tapi Jabir bin Abdullah jemput Nabi dan beberapa orang sahabat datang rumah makan anak kambing. Bukan kambing, anak kambing. Tapi disebabkan Nabi ni rahmahnya kepada semua para sahabat, jemput semua sahabat yang ada kat tengah gali parit waktu tu, semua datang rumah Jabir. Sampai Jabir ini rasa sangat terkejut, sangat takut. Sebab apa? Dia tahu kat rumah dia ada anak kambing. Bukan anak lembu ke, bukan yang kambing dewasa, ni anak kambing. Ni jemput Nabi, tapi Nabi pergi jemput pula orang lain. Datang rumah Jabir bin Abdullah, dan kisah dia macam mana? Kisah dia, semua yang dijemput oleh Nabi SAW tu semua yang makan sampai kenyang. Bahkan mereka ni memuji masakan Sayyidina Jabir bin Abdullah. Sedangkan Jabir bin Abdullah bila semua dah balik, buka periuk yang dia masak anak kambing tu, dia tengok makanan tu tak terusik sikit pun, anak kambing tu tak terusik sikit pun, tapi semua balik ni makan apa tak tahu. Semua puji Jabir. Bahkan Sayyidina Jabir katakan, demi Allah, sesungguhnya tak kurang daripada 1000 orang datang ke rumah aku pada hari tersebut. Itu lagi ramai, 1000 orang datang, semua makan kenyang. Itu antara perkara yang ajaib berlaku pada zaman Nabi SAW. Yang nak katanya bahawa itu adalah tandanya Nabi ni tak sama macam kita. Cubalah kalau kita buat macam tu kan. Masak kambing seekor tapi panggil sekampung. Memang tak lah. Memang Syekh Nahas. Memang nak kena maki pula lepas tu. Jadi tu bezanya. Nak katakan beza Nabi SAW berbanding dengan manusia biasa. Ya, Nabi ni manusia, tapi bukanlah kita boleh katakan Nabi ni manusia biasa. Nabi ni adalah manusia yang luar biasa. Jadi sambungan daripada hadis tu nak sebutnya lepas daripada tu semua dah balik, tapi masih ada beberapa orang sahabat masih tinggal di dalam rumah Nabi SAW, dan mereka ni buat apa? Mereka ni berbual-bual. Dan kan dalam rumah tu masa tu adanya Nabi SAW, adanya isteri Nabi SAW yang baru dinikahi, dan ada pula Sayyidina Anas, Sayyidina Ali dan lain-lain orang rapat dengan Nabi SAW. Tapi ada sahabat satu kumpulan mereka ni berbual-bual. Jadi kata sehingga kan Nabi nak kata ni malu, nak suruh sahabat ni baliklah, tapi malu. Sampai akhir Nabi terpaksa. Sampailah orang kata sampai malam. Sampai malam sahabat ni menyembang, tak perasan agaknya. Sampailah Nabi terpaksa buat tirai dalam rumah sendiri. Mula-mula hantar isteri-isteri Nabi yang lain balik dulu. Lepas tu buat pula tirai dalam rumah Nabi SAW. Buat tirai dalam rumah sendiri, buat tirai antara Nabi, isteri dan sahabat lain. Jadi barulah sahabat-sahabat ni perasan. Barulah mereka tahu kesalahan mereka. Barulah mereka tahu kena balik lah. Tapi dah lambat lah. Nabi pun malu nak cakap. Tapi hasilnya daripada peristiwa tersebut turunlah firman Allah SWT, yang mana Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudana lakum. Jangan kamu masuk rumah Nabi melainkan dengan izin. Dan ayat seterusnya, fa idza ta'imtum, dan apabila kamu dah makan, dijemput dan makan, fa idza ta'imtum fantashiru, baliklah. Jadi adabnya kita di rumah orang ni, adabnya kita ni jangan berlama-lama. Tu adab. Tu benda yang seringkali kita tak perasan. Tak perasan. Bukan je rumah orang, termasuk dalam majlis walimah. Kadang dah makan dah, kemudian dah lepas makan dia menyembang pula gitu. Menyembang jumpa kawan lama pula, kawan dah 10 tahun tak jumpa. Jadi jejak kasih pula, menyembang pula atas meja makan. Dah meja makan tak cukup pun. Menyembang itu sampailah akhirnya akhirnya menyebabkan tetamu lain berasa susah.
Menyebabkan tuan rumah pun rasa tak senang juga. Dia ni lama dah berjam-jam kat sini. Melainkan ada orang tertentu yang mungkin tuan rumah tak kisah, dia ni dah hari-hari dah jadi orang sebahagian, daripada ahli rumah tu tak pergi, tapi itu pun ada adab dia. Tapi secara umum ya, kita ni kalau pergi ziarah rumah orang, pergi beraya ke, pergi rumah terbuka, ataupun pergi majlis tertentu ke, majlis walimah ke, majlis kenduri doa selamat ke, hendaklah kita tahu kita datang itu nak meraihkan tuan rumah yang dijemput. Tuan rumah pun nak meraihkan tetamu dia. Kadang-kadang orang tahu ada adab tuan rumah. Tuan rumah kena jaga tetamu, tapi tetamu ni masalah kebanyakan tetamu ni tak tahu adab. Tak adab. Jadi menyebabkan mereka dah makan, lepas makan tu banyak pula buat benda-benda yang tak sepatutnya. Dah lah makan tu mengomen pula. Lepas tu makan tu membazir pula. Tu semua ada adab sebagai tetamu. Dan dah lepas tu menyembang pula lama berjam-jam. Jadi menyebabkan semuanya jadi serba tak kena. Jadi Allah telah menegur dalam ayat ni. Jadi menjelaskan bahawa antara perkara yang patut kita jaga antaranya adalah adab kita sebagai tetamu. Jadi jangan pandang remeh ayat ni. Jangan pandang remeh adab ni. Sebab apa? Ia merupakan salah satu daripada firman Allah SWT aja. Menjadi salah satu daripada suruhan Allah SWT. Jadi jaga adab. Sebab tu ulama letakkan beberapa hukum sebagai kesimpulan daripada perbahasan ini. Antaranya, hal yajuzu tanawul ta'am bidun da'wah. Boleh tak kita ni menghadiri majlis makan, rumah terbuka ke, ataupun majlis orang kahwin, boleh tak kalau kita pergi ni tanpa dijemput? Pernah tengok Three Idiot, cerita Amehan, Three Idiot yang curi-curi makan. Dia dah lapar sangat pergi curi-curi makan kat majlis orang, kahwin orang. Boleh tak? Nampak macam lawak dalam cerita tu, lawak lah, curi-curi makan. Tapi boleh tak benar? Kita gelak-gelak kita tahu tak hukum dia apa? Hukum dia sebenarnya disebut sini ittifaqul ulama. Sepakat ulama mengatakan haram hukum dia kita bila mana haramnya hukum masuk rumah orang tanpa izin. Jadi membawa kepada hukum tidak harus. Haram juga kita ni makan di majlis ataupun rumah orang tu tanpa izin dia. Sama ada izin tu didapati secara sharih ataupun bidhamni, ataupun secara dhaman, jaminan. Selagi mana tak dapat izin, lagi itulah kita tak boleh makan. Sebab setengah orang sama ada secara sharih, cara kawan ni memang jemputlah datang rumah, itu sharih, ataupun secara dhaman, atau secara mungkinlah kawan kita ni kata kat kita, kau ajaklah jiran rumah sebelah tu untuk datang majlis aku. Yang tu boleh tak? Macam tu boleh. Kawan kita yang sebelah rumah kita ni boleh datang, boleh jiran kita ni boleh datang juga, tak ada masalah. Tu secara dhaman. Tu nak katakan izin tu masih dapat. Tak ada izin tak boleh. Sekalipun yang kahwin tu jiran sebelah rumah kahwin, dia tak jemput pun kita. Tiba kita nak buat kecil hati, kita rasa alah dia ni terlupa kot, lepas tu kita datang juga. Datang tengok tuan rumah, aku tak jemput pun dia ni, memang tak nak jemput pun rupanya, tapi datang juga. Jadi hukum dia itu tak boleh. Sebab dalam hadis Nabi SAW disebutkan, la yahillu malu mri'in muslimin illa an tayyibi nafsih. Tidak halal harta, mana-mana harta daripada seorang muslim tu melainkan tayyibi nafsih, melainkan dengan kerelaan hati dia, kerelaan diri dia. Jadi kena faham, kalau kita terdesak nak makan juga jadi kita kena tahu, kalau tak malu tanyalah kawan ni, kau tak jemput aku ke? Kalau macam tu tak apa. Tapi kalau memandai datang, dah datang baru tunjuk muka, dengan berharap kawan kita ni dapat terima kita, ni tak boleh sebenarnya. Itu tak kena dari segi adab. Walaupun lepas tu dia bagi juga, tapi dari segi adab tak kena. Tapi kalau dia memang tak minta langsung, itu memang hukum dia tidak harus ataupun haram. Okey, jadi itu yang perlu difahami di sini. Dan satu lagi masalah tak boleh masuk rumah ni adalah kita ni tak boleh bagi kita ni buat rumah kita ni macam rumah sendiri. Itu satu hal.
Itu satu adab juga. Contohlah tuan rumah kata kat kita ni, buatlah macam rumah sendiri. Tiba-tiba kita ni buat macam rumah sendiri betul. Itu pun salah juga. Contohlah kita datang bawa anak kita. Anak kita ni hyperaktif. Semua benda kat rumah dipecahkan. Bukan pinggan mangkuk dipecah. Cawan, cermin, lampu pun dia pecahkan. Lepas tu naik pula bilik kawan, bilik tuan rumah ni, naik tingkat atas, masuk pula almari dia. Tiba-tiba tuan rumah tu kata apa? Tuan rumah tu dah kata dah awal tadi, buatlah macam rumah sendiri. Tiba-tiba kita pakai pula modal tuan rumah ni, kita jadikan dia jadi modal, orang kata lesen lah. Jadi lesen, kita pun tak apalah, lantak anak aku lah. Dah tuan rumah suruh buat macam rumah sendiri. Kat rumah sendiri aku biar aja dia pecah. Ini salah. Ini satu adab yang salah, yang tak kena. Walaupun secara sorehnya tuan rumah tu salah bila dia bercakap macam tu, tapi biasalah kita ni beradab. Kadang tuan rumah ni dia suka berseloroh. Kalau tuan rumah tu kata satu kat kita, janganlah kita ni buat muka tak malu. Jaga adab dan kita ajar anak-anak kita ni pasal adab. Sekalipun susah, mungkin anak kita ni ada masalah hyperaktif, kena juga didik, tak boleh biar. Kalau dia ni sakit, dia ni masalah, dia ni jenis macam-macam kita buat alasan nak biar anak kita ni, kita lepaskan anak kita macam tu je. Jadi ni satu salah, perkara salah, sebab dia berkaitan dengan tarbiyah anak, tarbiyah dan ataupun pendidikan kepada anak-anak. Jadi kena jaga adab lah, jaga hati tuan rumah. Kalaulah tuan rumah ni, ulama kata, kenapa kita kena juga jaga adab walaupun tuan rumah bagi lesen macam tu? Sebab apa? Sebab walaupun tuan rumah kata macam ni, tapi isteri dia macam mana? Isteri dia macam mana? Anak-anak dia lain macam mana? Ahli keluarga lain macam mana? Contoh tuan rumah kata, kau duduklah sini, berapa hari, tak kisahlah. Walaupun secara hukum dia yang wajib ataupun yang sunnah dia 3 hari, tiba-tiba dah 5 hari, 7 hari kita duduk situ, tuan rumah kata duduk, tak kisah. Tapi kita, orang kata kena ada common sense lah. Tengoklah ahli rumah dia macam mana. Tengok isteri dia macam tak suka je, jadi kita kena faham lah, kena angkat kaki lah, jangan buat tak faham. Jangan buat tak faham. Tu antara adab seorang tetamu yang patut ada dalam diri kita semua, sebagai tetamu lah. Jangan berlama-lama dalam rumah. Jadi itu antara perkara yang patut dititik beratkan oleh kita sebagai para tetamu. Kita ni semua para tetamu. Tak ada siapa di antara kita saya tak pernah jadi tetamu. Tak, semua kita jadi tetamu. Dan yang terakhir, sebagai penutup lah, banyak lagi perkara pengajaran yang dibawa oleh dalam tafsir berkaitan dengan ayat ini saja, yang mana di terakhir sekali disebutkan apa maksud, apakah boleh bagi kita ni, lidhaifi, boleh bagi tetamu ni membawa pulang makanan. Contoh kita pergi majlis walimah, contohnya majlis kahwin, ataupun kita pergi raya rumah orang, kita makan-makan, lepas tu bila nak balik tu bawa pula masuk poket, bubuh pula makanan dalam cawan, kek cawan tu bubuh pula dalam cawan, bawa jinjing bawa balik. Lagi tu bubuh kat pinggan terus, jinjing depan tuan rumah. Apa hukum dia buat macam tu? Kadang setengah orang buat, setengah orang tu lagi lah. Bila pergi majlis kahwin ni, kadang makanan sedap majlis kahwin ni ayam berempah, lagi tak tahan, siap bawa lagi. Siap bawa lagi ayam, bawa bekas lagi, bawa balik makanan ni. Boleh tak sebenarnya kalau buat macam ni? Tapi tak adalah bawa bekas tu, nampak macam teruk sangat. Tapi boleh tak kita curi-curi ke, ataupun depan-depan dia bawa balik, boleh tak? Jadi secara asal dia disebutkan oleh ulama, dijelaskan dalam tafsir Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahawa hukum makanan yang ada di dalam majlis tu, hukum dia adalah harus di atas wajah ibahah,
Ibahah ni maksud harus. Boleh makan. Makanan dalam majlis kahwin, dalam majlis jemputan orang, hukum dia harus dimakan atas wajah. Atas wajah, boleh dimakan di dalam majlis sahaja. Bukanlah untuk dibawa balik. Hukum dia haram. Sekiranya kita membawa balik, la yajuz. Ittifaqul ulama disebutkan la yajuz. Tak boleh kita bawa balik makanan yang mana kita ambil daripada majlis orang. Tak boleh. Sebab apa? Dia atas, makanan tu adalah atas wajah ibah, harus makan dalam majlis. Dia bukanlah di atas wajah tamlik. Tamlik ni atas wajah pemilikan. Pemilikan ni macam kita beli makanan, banyak makanan tak habis, kita bawa balik. Tu tak apa, tak ada masalah. Kita nak tapau, kita pergi hotel, makan hotel banyak, boleh nak balik, tak ada masalah. Melainkan ada syarat dia. Syarat penjual tu katakan tak boleh bawa balik. Tu kalau kita dah setuju dengan syarat tu, kena ikutlah lepas tu. Tapi kalau di majlis-majlis umum, majlis rumah terbuka yang umum, hukum asal dia, hukum asal saya sebutkan sini, hukum asal dia haram kalau kita bawa balik makanan melainkan dengan izin tuan rumah. Melainkan kita minta izin, boleh tak saya bawa balik makanan ni, ada ayam berempah 10 ketul, ada air sirap limau pula tu, nak bawa 1 jab, boleh tak? Kalau tuan rumah bagi, tak ada masalah. Tapi segan lah pula. Tapi lagi elok lah segan daripada kita ambil curi-curi. Tuan rumah tak tahu, ataupun tuan rumah nampak tapi dia macam tak suka. Tu kena faham kat situ. Ataupun dalam majlis tu secara umum, penganjur dah bagi tahu nak bawa balik, bawa. Tu pun tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau tak ada perkara-perkara macam ni, jadi hukum asal di situ kembalilah kepada haram. Tak boleh bawa balik, melainkan sekiranya makanan tu adalah memang milik kita. Jadi itu antara perkara yang sepatutnya kita jaga, adabnya sebagai seorang tetamu, yang mungkinlah di Ramadan ni, raya ni mungkinlah tak macam raya terlepas. Mungkin ada nak ziarah, walaupun tak digalakkan ziarah, ada juga nak ziarah, tak ada masalah. Tapi jagalah SOP, jagalah kebersihan, jagalah kesihatan, dan pada masa jagalah adab kita sebagai tetamu. Kalau boleh jangan berlama. Atas dasar faktor COVID ni pun, janganlah kalau kita nak ziarah ni kita berlama-lama di rumah tuan rumah. Jadi itu sepatutnya adab yang patut yang kita jaga. Mungkinlah apa yang disampaikan ni tidak dapat diamal, mungkin ada yang tak nak ziarah Ramadan raya ni, tak ada masalah. Mungkinlah perkara ini bolehlah diambil iktibar dan menjadi pedoman dan pengajaran kita untuk masa-masa akan datang. Jadi wallahu alam. Terakhir daripada saya, sama-samalah kita menghabiskan baki-baki masa yang ada di bulan Ramadan ni dengan kita teruskan beribadah, teruskan berinfak, terutama melalui Yayasan Budi Ihsan Malaysia, dan juga jangan berhenti untuk beribadah. Jangan kita anggap walaupun hari ke-30 sekalipun kita dah anggapkan ia adalah tamat, Ramadan telah tamat. Itu adalah satu kesalahan. Sedangkan salafus soleh terus beramal sehinggalah di pagi Syawal. Jadi fahamilah hadis Nabi SAW sebutkan, man adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lah. Jadi jaga-jagalah doa laknat pada celakalah. Nabi kata orang yang man adraka Ramadan, orang yang dah dapat dah bulan Ramadan, fansalakha minhu, tapi bila mana dia keluar ataupun habis yang bulan Ramadan tersebut, walam yughfar lah, tidak diampunkan dosa dia satu pun. Jadi inilah yang kita takut. Sebab itulah kita tak boleh, orang kata tak boleh nak bergembira awal. Gembira ni pagi Syawal nanti, bukanlah malam raya terlalu gembira. Gembira tak apa, tapi jangan terlalu gembira di malam raya, seolah-olah kita lupa bahawa Ramadan masih belum tamat. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.